اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13, bayan keempat daripada atas. Bayan keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 4 martabat menghadap ain qiblah. Mengetahui ia seseorang akan qiblah, mengetahui dengan yakin. Arti dengan yakin ni dengan sendirinya, iaitu mengetahui akan kiblah dengan yakin, iaitu dengan sendirinya, bahawa melihat ia seseorang akan Kaabah atau disentuh akan Kaabah dengan anggotanya, iaitu bahawa melihat ia akan Kaabah. Hak ni dalam Masjidil Haram nampak Kaabah, wajib menghadap kiblah dengan yakin. Hak ni nak semayang tu kena perhati molek, tengok molek kiblah tu dengan yakin. Siapa ni? Orang yang dapat melihat Kaabah atau disentuh akan dia. Ni contoh kalau orang buta contohnya. Disentuh akan Kaabah dengan anggotanya. Ni bagi orang buta. Tapi nak sentuh, nak gagal tu kalau dekat duk jauh, duk jauh. Martabat yang kedua pula orang yang memberitahu ke dia. Hati sedang ni nak yakin dulu. Adapun kalau orang memberitahu, itu bukan yakin dah. Ada ni start tangga zong je lah. Zong ni mana apa, kita percayalah dia beritahu tu betul. Yakin ke tak? Saya tak nampak, nak yakin macam mana. Dah tak nampak, dah buta, jamuh lah pegang. Nak pegang orang ni jauh ni, nak pas depan tu. Lepas tu adab macam mana? Orang buat, orang yang betul tubuh dia. Ada orang buat ke dia ni. Ini orang panggil mengetahui qiblah dengan zon, bukan dengan yakin. Hak yakin ni melihat sendiri. Ataupun orang buta jamah, sentuh. Itu martabat yang pertama. Ini mengetahui, menghadap akan ain qiblah. Kita ni berkaitan dengan syarat sah sembahyang adalah menghadap ain qiblah. Sebelum kita nak menghadap ain qiblah, kita kena mengetahui ain kiblah terlebih dahulu. Mengetahui ni ada 4 martabat, 4 tangga orang panggil. Hak yakin, hak zong, yang ketiga, yang keempat. Ni faham tak? Ada 4 tangga yang mana kita nak mengetahui bahawa kita menghadap ain kiblah. Sebab syarat sah sembahyang adalah menghadap ain kiblah. Nak menghadap ni lah, dia kena tahulah. Kalau pakai semayang gamuk je, tu semayang tu tidak sah. Sebab dia tidak ijtihad terlebih dahulu, tidak bersungguh-sungguh terlebih dahulu cari ain kiblatnya sebelah mana. Ain kiblat, ingat tunggu lepas tu, dia ada 2. Satunya menghadap ain Kaabah, satu pandangan menghadap jihah Kaabah. Jihah ni apa yang lupa? Hala. Ada hala. Arah. Mana kalau kita gak
tempat kita jihah qiblah adalah sebelah barat. Kan gitu? Kita ni jihah qiblah adalah sebelah barat. Tu jihah dia panggil. Jadi dalam mazhab Syafi'i kitanya wajib menghadap ain Kaabah, zat Kaabah tu. Sebab Nabi kata hazihil qiblah. Nabi kata ini Kaabah ni qiblah. Bila Nabi kata ini, maka mazhab Syafi'i pun mesti hadap ain tu. Sebab Nabi kata ini. Ini ni tunjuk isyarat kepada Kaabah tu. Hazihi, Nabi kata al-qiblah. Bila Nabi kata ini Kaabah ni qiblah, maknanya kita kena menghadap butir Kaabah tu, zat Kaabah tu, ain Kaabah. Cuma bezanya kalau nampak menghadap ain Kaabah dengan yakin. Tak nampak macam kita ni menghadap ain qiblah dengan zon. Ni okey pak tangga pula ni. Faham tak? Tapi kita bukan menghadap jihah ataupun arah. Tapi jumhur kebanyakan mazhab-mazhab yang lain memada menghadap jihah Kaabah. Tak wajib ain. Yang wajib menghadap ain Kaabah hanyalah bagi orang yang nampak Kaabah duduk dalam Masjidil Haram, atau sepakat ulama wajib menghadap ain Kaabah dengan yakin. Menghadap ain Kaabah dengan yakin. Bagi orang yang duduk dalam Masjidil Haram serta nampak dia punya ain ataupun butir Kaabah tu, maka hak tu sepakat mazhab lah wajib menghadap ain Kaabah jikalau nampak atau menghadap dengan yakin. Adapun macam kita ni tak nampak, maka kebanyakan mazhab yang lain memada menghadap arah Kaabah. Sebab Nabi kata ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Nabi kata antara timur dan timur dan barat, Nabi kata qiblah. Faham tak? Sekarang ni Nabi kata qiblahnya adalah antara timur dengan barat, itu qiblah. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ini tempat antara timur dan barat, itulah qiblah. Bukan? Faham tak tu? Antara timur dengan barat tu qiblah. Kena tak hak Nabi kata tu? Nak tanya dulu ni. Nabi kata ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Antara timur dan barat itu dia qiblah. Antara timur barat. Ya, sekarang ni nak tanya, betul ke qiblah tu antara timur dan barat? Ke nak buat kampung Raja timur barat ni? Dia hak jenis timur barat dah belajar ke apa? Timur barat, utara selatan ni, ahli ni utara. Kena buat macam tu kalau buat kita ahli ke? Ahli gitu? Kena buat timur ni. Yang timur ni ahli ni barat? Barat? Barat. Ni timur. Selatan. Dan kalau kita balik macam tadi tak jadi ke?
Ada gitu? Ha? Hukum dia dah gitu? Oh. Hukum dia gitu, tak boleh buat lain lah. Jadi utara, selatan, timur, barat, timur. Jadi barat timur lah. Jadi timur barat. Nabi kata antara timur dan barat. Qiblah Nabi kata antara timur dan barat. Kita sebut dah tadi kan, kita barat tu kiblah. Ni antara timur dan barat, maknanya utara ataupun selatan. Ada ni. Kita kiblah adalah barat. Hala ke barat. Kalau hala ke barat, dia panggil antara utara dan selatan. Ada ni. Kalau kiblat kita barat, maknanya antara utara dan selatan. Hak Nabi kata ni antara timur dan barat ialah kiblah. Mana? Nabi bersabda di mana? Di Malaysia ke? Nabi bersabda di Madinah. Madinah kiblahnya utara ke selatan? Kena fahamlah pula Nabi bersabda tu bukan di Malaysia. Malaysia kita hak ning lah kiblahnya. Kalau barat kiblah kita kata antara utara dan selatan. Sekarang ni Nabi bersabda di Madinah. Kiblatnya tu saya sebut sebelah hulu hilir gitulah, hulu ke hilir tu saya sebut. Faham tak ni? Dia ternaik terjatuh. Hulu hilir. Dia kalau utara panggil apa? Hulu ke hilir? Hulu duduk atas, hilir tu bawah gitu. Hai, mana ni? Jadi sekarang ni kalau Madinah, kiblatnya sebelah mana? Duduk Madinah. Tak tahu kan duduk semayang sokmo di Madinah tu, nak tanya kiblat tu arah mana? Utara ke selatan? Kan pergi Mekah belakang ni kan, mak haji belakang ni kan? Ke dak pergi Madinah bakal Mekah je? Dak pergi Madinah, dah Madinah semayang hala ke utara ke hala ke selatan? Utara. Tu. Jadi kalulah kiblah tu utara, ni kalau Mekah lah. Jadi Kaabahnya di sini kita kata utara. Maknanya dia kata antara timur dan barat. Ni kiblat. Ni antara timur dan barat. Tapi apabila Nabi kata antara timur dan barat, berarti bukan ain. Mana arah. Ini hadis yang dipakai oleh pandangan yang mengatakan tak syarat menghadap ain. Antara ma bainal masyriqi wal maghribi, ma bainal masyriq masyriq ni lah, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ni kan apa ni? Arah, jihad. Faham tak? Adapun kalau pandangan mazhab Syafi'i bukan antara ni. Ni ain. Sebab Nabi bersabda, Nabi kata hazihi, ini Kaabah ni, al-qiblatu, qiblah. Mana kena hak ni lah, kena straight lah ain. Tapi ain macam sebutlah, martabat yang pertama dengan yakin bagi orang yang nampak, bagi orang buta yang boleh jamah. Tu dengan yakin. Kita tak nampak ni dengan zon, tapi kita hadap mana? Ain. Adapun yang ambil antara ni pula, hak Nabi kata ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ni hak hadis Nabi pula, hak lain pula ni.
Ini jadi khilaf ulama ni. Antara timur dan barat ialah kiblat. Antara gini je lah. Antara. Panggil apa? Jihad. Mana apa? Bab khilaf ni ada dalil masing-masing. Dia gitu nak royak. Jadi kena faham hadis tu lah. Antara timur dan barat. Tu di Madinah. Ada. Sama juga hak dalam hadis Nabi larang menghadap kiblah ketika buang air besar dan membelakangkan kiblah ketika buang air kecil. Tapi Nabi kata walakin syarriku wa gharribu. Nabi kata ni la tastaqbil qiblata wa la tastadbiruha bighaitin wala baulin walakin syarriku wa gharribu. Nabi kata jangan kamu menghadap kiblah ketika buang air kecil dan jangan kamu membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Bibaulin wala ghaitin. Ada hadis tu kamakal. Jangan kamu menghadap kiblah bibaulin dengan buang air kecil dan jangan kamu membelakangkan kiblah bighaitin dengan buang air besar. Nabi kata jangan menghadap kiblah ketika buang air kecil, jangan membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Lepas tu Nabi kata walakin syarriku wa gharribu, tetapi hendaklah kamu menghadap timur dan menghadap barat. Menghadap timur, menghadap barat. Jangan menghadap dan membelakangkan Kaabah, tapi hadaplah sebelah timur, hadaplah sebelah barat. Itu di Madinah. Kita menghadap timur barat ni lah menghadap dan membelakangkan kiblat. Faham tak ni? Faham tak? Sekarang Nabi kata jangan menghadap kiblah ketika bayi besar, ketika bayi kecil, dan jangan membelakangkan kiblah ketika bayi besar. Tapi Nabi kata hendaklah kamu menghadap timur dan barat. Kalau nilai tempat kita dia peling lah. Jadi jangan menghadap kiblat, jangan belakang kiblat, tapi hadap ke timur, hadap ke barat. Kita hadap ke timur, hadap ke barat. Itulah. Hadap ke timur berarti kita membelakangkan kiblat ke bayi besar. Kita hadap ke barat, kita menghadap kiblat ke bayi kecil. Itu Malaysia. Hak Nabi bersabda di Madinah. Sebab hak Madinahnya buang air kecil menghadap utara, dipanggil menghadap kiblat. Buang air besar menghadap selatan, berarti membelakangkan kiblat. Haram lah. Faham tak? Faham tak ni? Jadi di Madinah menghadap utara adalah menghadap kiblat ketika buang air kecil. Haram. Kalau kita menghadap selatan pula, berarti kita membelakangkan kiblat Kaabah ketika bayi besar. Haram di Madinah. Maka Nabi kata walakin syarriku wa gharribu, maka hendaklah kamu menghadap timur, menghadap barat. Maka tak menghadap dan membelakangkan kiblat di Madinah. Ada ni, kalau di tempat kita ni jangan menghadap kiblat ketika buang kecil, jangan membelakang kiblat bayi besar. Lepas tu menghadap mana? Menghadap ke timur. Dah menghadap ke timur, itu dipanggil membelakangkan kiblat ketika bayi besar. Kita menghadap ke barat, berarti kita menghadap kiblat ke buang kecil. Itu di Malaysia. Mana kalau tempat kita kau, jangan menghadap kiblat ketika buang kecil, jangan membelakangkan kiblat ketika buang besar, maka hendaklah hadap utara dan selatan. Kalau tempat kita. Ada. Hak Nabi sabda tu di Madinah. Tapi kalau kita tak molek situ, peninglah kitanya. Kan? Sama macam tadilah. Antara timur dan barat, itulah kiblat. Tempat kita timur dan barat untuk utara, selatan.
tu bukan kiblat kita. Sebab kiblat kita adalah barat. Barat tu kiblat. Kan? Tu Malaysia. Nak kita lah nak cerita hadis Nabi tu. Nabi bersabda di Madinah. Pergi Madinah tanya kiblat arah mana, daripada nak jawab. Ke Madinah mana pergi ni? Dah. Tanya kiblat arah mana. Tak tahu langsung. Yelah arah Rasiadah pun tapi tak tahu ke timur, utara, selatan. Dah tu. Lain ni pula telefon ada kan, boleh tahu kan duduk arah mana. Jadi jumhur dia pakai hadis ni lah, antara timur dan barat, itulah dia qiblah antara. Mana apa? Sebelah utara. Wajib menghadap ain Kaabah bagi orang yang nampak sahaja. Orang tak nampak macam kita ni adalah jihad. Kanan sikit, kaki sikit, maka dia panggil kiblat. Jangan hadap ke barat betul-betul, jangan hadap ke timur betul-betul kalau di Madinah. Kalau di tempat kita ni, jangan hadap utara betul-betul, jangan hadap selatan betul-betul. Itu sudah tidak menghadap arah kiblah. Arah kiblahnya kalau kita adalah arah arah barat. Itu arah kiblat bagi kita. Ialah hadis tadi tu lah. Jangan hadap kiblah ketika buang kecil, jangan membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Tapi Nabi kata hadaplah ke timur, hadap ke barat. Kita letak tempat kita ke, canggah lah jadinya. Jadi canggah lah. Sebab tempat kita ni menghadap ke timur, berarti sudah membelakangkan Kaabah ketika buang besar. Menghadap ke barat, berarti sudah menghadap kiblat ketika buang kecil. Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Dalam mazhab Hanafi, haram semata-mata. Walaupun dalam tandas sekalipun, walaupun ada dinding sekalipun. Itu mazhab Hanafi. Taklah tu mazhab Hanafi. Adapun jumhur mazhab, kalaulah kita duduk dalam tandas, tempat yang disediakan untuk qada hajah, ataupun di patah, di padang, bukan tempat untuk qada hajat, tetapi ada hadangan di hadapan ataupun di belakang kita hak kepada kiblat, maka hukumnya tidak haram, makruh pun tidak. Tapi kalau mazhab Hanafi tak boleh. Biarlah tempat tu memang tandas sungguh-sungguh dah untuk kita, tapi dia tak boleh menghadap dan membelakangkan kiblat. Jadi rumah kita ni rumah kita ni tandas buat ikut bangunan, tak kira kiblat ke tak kiblat. Cuma nasib baik kita ni jarang-jarang rumah orang yang betul-betul dengan kiblat. Tu je lah. Faham tak? Jarang. Lepas nak duduk, nak semayang, baru cari kiblat. Tengok-tengok kiblat sedang molek dengan bangunan rumah. Lepas tu, tandas samalah dengan bangunan rumah. Mana tu? Tu menghadap dan membelakangkan kiblat tu. Kalau kebetulan tandas tu dah keadaan gitu. Kan? Tapi mujurlah mazhab Syafi'i kita, hak haram menghadap membelakangkan kiblat ni di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah. Di patah, di padang, dalam keadaan tidak ada hadangan di hadapan. Dulu kalau kata orang berok patah contohnya, dia ada hadangan. Hadangannya apa? Dilikuk dengan kain plekat dia. Tu hadangan lah tu. Dia sudah dipanggil hadangan. Maka tidak haram lah. Sebab dia sudah ada hadangan. Hadangan tak ada benda di hadapan. Benda di hadapan ni jangan rendah daripada 2/3 hasta. Jangan ni 1 hasta, jangan rendah daripada 2/3 hasta. Kemudian kita dengan hadangan benda tu
jangan lebih daripada 3 hasta. Tu je lah. Kena ada hadangan. Tempat yang disediakan untuk qada hajah, dia tak perlu pada hadangan. Tak ada hadangan pun tak apa. Janji tempat tu disediakan untuk qada hajah. Faham tak? Sebab tempat yang disediakan untuk qada hajah tidak berkait dengan bangunan, dinding ke pintu, tidak berkait. Faham tak? Ingat dulu cerita bab tandas dulu. Dia ingat ke cerita bab jambang, budak kena jambang ni. Sebagai contoh, kita buat gerai tepi sungai untuk qada hajat. Tepi sungai buat gerai. Mungkin mula-mula tu dia dendeng dengan guni contohnya. Lama-lama guni tu hujan panas hacur. Kebetulan pula gerai tepi sungai tu dalam kebun dia memang tak ada orang. Dia pun dah ubuh lah guni baru. Maka ada dinding tak ada dinding. Tapi itu tempat untuk qada hajah. Tiba-tiba dia qada hajat tu menghadap dan membelakangkan kiblah. Mazhab Syafi'i tak apa, sebab itu tempat untuk qada hajah. Dinding tak ada. Tempat untuk qada hajah tidak berkait dengan bangunan. Itu hak nak biar beza antara tandas dengan bilik mandi tu. Tak ada dinding. Untuk menentukan itu adalah tandas, tidak berkait dengan dinding, tidak berkait dengan bangunan, tidak berkait dengan tiang, tidak berkait dengan atap. Apa dia tandanya? Al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah, wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Tempat untuk qada hajat tandanya. Walaupun bukan ada binaan sekalipun, maka timbullah tempat untuk qada hajah, tiba-tiba tak ada hadangan antaranya dengan kiblat. Kan timbul masalah. Macam mana boleh tempat yang disediakan untuk qada hajah tak ada hadangan, tak ada dinding? Memang tak syarat ada dinding. Dah tak ada dinding, jadi jambang belaka dengan bilik mandi. Kenapa? Mana tempat untuk qada hajah? Kat mana? Sebelah tu tempat air hujan, tu tempat mandi. Tak kenal mana tempat untuk qada hajah ni. Berapa kali dia pergi berok belaka, berapa kali? Dia berok belaka. Tempat atas tu pun dia pergi berok, tempat bawah air hujan pun dia pergi berok, muka pintu nak turun bilik air pun dia pergi berok, gitu. Dah tak kenal ke tempat untuk qada hajah? Dia dah kena comel juga kadang-kadang. Berat sangat. Berat sangat. Sebut qada hajat okey je, sebut berok comel bunyi. Sebab ya je qada hajat dengan berok tu. Tapi qada hajat ni bunyi sopang sikit. Sopang sikit bunyi qada hajat. Bunyi kata berok, Allah. Berok nak sebut dah. Macam ni lah. Tambah babi, khinzir tak apa. Babi, Allah, babi kasarnya. Khinzir, khinzir tak apa. Ada khinzir tu babi lah juga bahasa Arab. Bunyi babi kasar. Bunyi berok kasar. Bunyi qada hajat okey. Lembut bunyi. Musabak ni bertanding Al-Quran. Bertanding mana comel Quran duk bertanding gitu. Lepas tu dia pun tukar pada musabakah. Musabakah tak apa? Musabakah tu apa? Bertanding juga tapi bahasa Arab. Kena kecek gitu juga Melayu ni. Bunyi tu sikit tukar bahasa Arab okey lalu. Macam mana lalu bunyi Arab. Mana? Jadi kenapa timbul kata tempat yang disediakan untuk qada hajah dalam keadaan tak ada hadangan pun tak apa dah. Sebab tempat yang disediakan untuk qada hajah tidak berkait dengan dinding. Ada? Dia jelah macam tadilah sebut, jarang sebenarnya bangunan rumah kita ni look tanah kita tu, sebab kita buat bangunan rumah mengikut keadaan look tanah kan. Jadi jarang look tanah ni betul-betul kiblah. Kalau kebetulan betul-betul kiblah, jadi tandas tu kalau kena betul-betul jadi kiblah, jadi ngadap kiblah lah. Kita tak sedar kadang-kadang tak ada hadangan di hadapan. Ini contoh. Ni sesak ni hak cerita jambang. Gini contoh rumah kita. Kerana sejuk-sejuk bunyi kuat sangat ke?
Kuat ekong. Bunyi no ekong tu. Ya. Ni contohnya kita kata rumah kita betul-betul kiblat. Ni rumah kita. Ya. Kiblatnya sini. Rumah kita ni. Kita kata ni bilik kita. Ni lah kita buat. Jadi tu. Kita katalah. Kita bilik kita sini. Ya. Bisa lah. Lepas tu pintu di sini. Kita kata nak jadi masalah je ni. Pintu kita kata duduk sini. Pintu bilik. Tandas duduk di sini. Bilik mandi. Tandasnya ini. Ini makuk dia. Besar. Faham tak? Kiblah dia sini, kiblah. Sekarang ni kita qadah hajat sini. Faham tak? Kita sudah menghadap kiblat ketika buang air kecil. Faham tak ni? Menghadap lah. Ketika buang air besar tak apa, sebab dia membelakangkan kiblat, tak kena-kena. Faham tak ni? Dia pun menghadap kiblat. Di sini tidak ada hadangan. Hadangannya di mana? Ni. Dinding bilik mandi. Ni pintu bilik mandi. Antara dia dengan dinding ni lebih dari 3 hasta. Faham tak? Ada tu lebih dari 3 hasta tu. Faham tak? Lebih dari 3 hasta. Nampak tak tu? Macam mana hukum tu? Tempat ni disediakan untuk qadah hajah, tak ada hadangan pun tak apa. Dia gitu. Sebab tempat tu untuk qadah hajat. Tak apa. Tapi aulanya jangan buat gitulah. Sebab mazhab Hanafi, walaupun tempat untuk qadah hajah, tidak haram menghadap kiblat ketika buang kecil, haram membelakangkan kiblat ketika buang besar. Tu mazhab Hanafi. 3 mazhab tak apa. Tapi kalau kita boleh elok, kita elok lah. Tapi kadang-kadang kita tak sedar. Kita ni duduk menghadap kiblat. Depan tak ada hadangan. Hadangan jauh ni. Dinding bilik mandi tu hadangan kita. Kita ni dengan ni jauh. Ada. Tapi tempat yang disediakan untuk qadah hajah. Mana tempat? Ni tempat. Tak ada dinding, tak berkait dengan dinding. Mana tempat yang bukan disediakan untuk qadah hajah? Patah padang. Tu. Bukan tempat disediakan untuk qadah hajah. Nak qadah hajat pastikan menghadap sebelah utara ataupun selatan tempat kita. Ataupun menghadap kiblat belakang kiblat, mesti ada hadangan di hadapan kita. Ada benda, ada pokok ke, ada apa ke depan kita. Ada hadangan di hadapan kita. Yang mana kita dengan hadangan tu jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau tidak hukumnya haram. Tapi kalau tempat untuk sediakan untuk qadah hajah, tak ada hadangan pun apa. Ni contoh ni. Ni tandas ni tempat untuk qadah hajah. Kita menghadap kiblat sebab rumah kita ni sedang molek dengan kiblat, kita tak sedar tu hadangan jauh. Hadangan kita adalah dinding bilik mandi, jauh dengan tempat qadah hajat tu. Tapi tak apalah sebab tempat disediakan untuk qadah hajah. Sebab tu dia 3 keadaan. Menghadap dan membelakangkan kiblat, 3 keadaan. Yang pertama, tempat yang disediakan untuk qadah hajah, menghadap dan membelakangkan kiblat, tak ada hadangan pun tak haram. Tempat yang tempat yang bukan disediakan untuk qadah hajah tapi ada hadangan di hadapan, tidak haram. Haramnya satu je. Tempat yang tidak disediakan untuk qadah hajah, tidak ada hadangan di hadapan. Ni nak cerita ni. Selesai ni. Kita buat ni tempat untuk qadah hajat sini. Kita nak tukar lain pula. Biarlah ni bilik lain pula ni, selesai ni bilik ni. Bilik lain pula.
Sekarang bilik mandi kita di sini. Besar bilik mandi dah berumah. dah. Tak apa, nak tu je. Sekarang ni pintunya di sini. Pintu bilik mandi. Tandasnya di sini. Dia membelakangkan kiblat. Kalau tempat yang bukan untuk qada hajah pun tak apalah, sebab dia ada dinding di belakang antara dia dengan Kaabah. Di sini orang panggil pai ujang. Ini tempat untuk qada hajat ke tak? Tidak. Tiba-tiba dia mandi bawah pai ujang, dia kecing. Faham tak ni? Dia kata diri duduk kira dia kecing. Faham tak ni? Bukan tempat untuk qada hajat. Itu tempat mandi. Dia pun kecing, ngadak ke mana? Ngadak kiblat. Kalau dia berdiri dengan dinding ni lebih dari 3 hasta, hukumnya haram. Sebab itu bukan tempat untuk qada hajat. Itu tempat mandi. Tempat dia macam tadi lah, tak apalah tempat dia walaupun tidak ada hadangan di hadapan. Sekarang ni kita berholing pula. Hak tempat qada hajat apa ni? Tempat mandi ni, tempat mandi. Tempat mandi. Tiba-tiba dia mandi, dia kencing. Masa dia mandi, dia kencing. Maknanya kalau hidup dekat rapat dengan dinding ni, mana kurang dari 3 hasta, okey lah. Tapi kalau diri tengah ni, contoh air ujang tu kuat, dia mandi tu dia menghadap kiblat ni, kencing ketika menghadap kiblat. Faham? Tempat bukan untuk qada hajat ni, tempat mandi. Kemudian dia dengan dinding sebagai hadangan ni, lebih dari 3 hasta, hukumnya haram. Faham? Mazhab Syafi'i ni kalau mazhab Hanafi haram belaka, menghadap dan membelakangkan sebelah walaupun tempat untuk qada hajah, walaupun ada hadangan, dia tak boleh belaka. Macam sini nak qada hajat, nak berok ni membelakangkan kiblat berok haram juga. Walaupun ini tempat untuk qada hajat, walaupun ada ni tak boleh. Mazhab Hanafi, tempat untuk qada hajah ke, ada hadangan ke, haram menghadap kiblat 3 buah yang kecil, haram membelakangkan kiblat 3 buah yang besar. Ni kita ni, ini bukan tempat untuk qada hajat, ini tempat mandi. Dia kencing, hukumnya makruh. Tetapi menghadap kiblat, hadangan ada di hadapan dinding, dia berdiri dengan dinding tu lebih daripada 3 hasta, hukumnya haram. Mana? 3 hasta ni macam sejadah tu lah. Macam garisan soft tu 3 hasta lah. Garisan soft kita semayang tu kan, masjid tu kan, ada garisan soft tu 3 hasta tu. 3 hasta lah. Di satu soft ni, antara kita dengan imam 3 hasta, soft pertama, soft 2 3 hasta. 3 hasta lebih kurang tu lah. Kadang-kadang tak perasan ni. Tapi kalau kiblahnya duduk sini, tak apalah. Bukan rumah penghadap kiblat. Kiblat ni kena mayang gini. Ada kena-kena lah bila air ni, tandah ni. Kalau kiblatnya duduk sini, kalau rumah tu betul-betul dengan kiblat, lepas tu buat cerita dulu tandas-tandas, faham tak? Ni tandas. Ni tandas. Ni tak ada dinding, ni tandas. Ini bilik mandi. Dia masalahnya tak ada dinding lah, tak ada apalah, tak ada kaitan. Tandas adalah al-makanul mu'addu li qada'il hajah, tempat yang disediakan untuk qada hajah, wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Ni siapa dak kenal tempat tu qada hajah, di hukum jambang siapa ke tempat mandi. Mana? Lepas tu timbullah macam nak ambil semayang dalam tu. Kita tandas ni bukan ambil semayang, apa benda pun kita tak akan buat dalam tandas.
Nak tandas hanya untuk qada hajah. Lepas tu segerakan keluar. Duduk lama dalam tu hukumnya makruh. Sebab bukan tempat duduk dalam tandas ni. Jadi kalau tandas termasuk bilik mandi, dah kita dah ni macam-macam kerja kita buat. Bukan masalah berwuduk saja dengan mandi, dengan basuh, dengan apa. Faham tak? Kalau hukum tandas sampai bilik mandi. Dah tandas tempat yang sediakan untuk qada hajah. Jadi kita nak baca doa, masuk tandasnya di mana? Di sini mana? Ni di sini. Ni. Kemudian doa keluar tandas. Melangkah keluar. Kita ketika berwuduk di sini, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tandas tidak dimakruhkan berzikir. Dalam bilik mandi tidak dimakruhkan berzikir. Yang dimakruhkan berzikir adalah dalam tandas. Mana tandas? Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Mana tempat disediakan untuk qada hajah? Oh tu kena ajar. Ni tempat qada hajah. Tempat berok tadilah. Ni. Ni tempat berok ni. Sini tempat mandi. Sini muka pintu. Sini pun bukan tempat qada berok ni. Ni tempat berok ni. Oh kau dah kenal gitu lalu ni. Tak kena. Oh apa kena ajar gitu no. Tapi kim dia tak ada dinding. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Kita nak cerita ni hak hadis ni je ni, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun tu. Sebab tu dia kadang-kadang kalau dia ni kita cerita rumah orang, sama juga kalau masjid. Masjid orang tak perasan kok. Jadi gini. Dia masjid. Ini kiblat. Nampak? Ini bangunan masjid. Ini bangunan masjid. Dibuat tandahnya di belakang. Ni jangan Allah semua besar tandas masjid. Ni nak nampak je ni. Ni tandas. Ya. Kadang-kadang dia punya tandas ni macam mana dibuat. Ni contoh. Kita kata satu pintu, satu pintu, satu pintu, satu pintu. Di mana tempat qada hajah? Di sini. Ini tempat qada hajah. Ada? Perasan tak tu? Masa ketika bang kecil tu menghadap ke mana? Ke kiblat. Dia dengan pintu ni lebih dari 3 hasta. Ada tak? Tapi oleh kerana ini tempat untuk qada hajat, okeylah. Tempat untuk qada hajah. Macam mana? Yelah sekarang ni kita tak perasan benarnya. Yelah sekarang ni masjid kiblat, tandas di belakang. Dibuat tandas macam tandas sekarang ni, dia pintu dengan tempat qada hajat ni jauh. Tak? Biasanya di sini ada tempat sangkut seluar ni. Ada kan gitu? Kita pun buang kecil. Kita menghadap ke mana? Menghadap kepada Kaabah. Antara kita dengan hadangan pintu bilik tu lebih daripada 3 hasta. Tapi tempat yang sediakan untuk qada hajah maka harus. Ada tempat yang sediakan untuk hajah maka harus. Ada pun kalau dibuat gini, dibuat alik ni, alik ni,
Ni tempat untuk, ni tandas. Pintunya sebelah sini. Dah. Faham tak? Di sini tempat mandi. Kan tandas. Kena buat masalah je. Tak ada orang nak kecing kacang sini. Ni ada tempat kecing dah. Ke mana? Ataupun memang bukan dia ada tandas, dia ada tempat mandi. Ni tempat mandi. Ni tempat mandi, ni pai ujang sini. Dia berdiri sini. Dia pun kencing. Dia menghadap ke mana tu? Menghadap ke qiblah. Tempat untuk qada hajat ke tidak ni? Bukan. Di hadapan ada dinding, betul. Tapi dia berdiri dengan dinding ni lebih dari 3 hasta ke tak? Lebih. Haram. Kan? Yelah kan, dia kita masuk dalam tandas masjid tu kan, ada 1-2 tempat untuk mandi. Dia buat pula menghadap ke kiblah nenek tandas tu. Tiba-tiba dia kencing ketika tempat mandi ni, hukumnya makruh. Dia memang menghadap kiblat ketika buang kecil, tapi dia berdiri ni belakang dengan dinding bilik mandi di hadapan tu lebih daripada 3 hasta, hukumnya haram. Sebab itu bukan tempat untuk qada hajah. Kan? Kemudian hak ni tandasnya di mana? Sini tandas. Di mana kita nak baca doa masuk tandas? Di sini. Ini bukan tandas. Ini tempat saling pakaian. Faham tak? Kadang-kadang apabila tempat mandi penuh sebab ada program, kita pun masuk dalam tandas, tapi ini bukan tandas. Kita masuk sini, kita buang pakaian sakut di dinding ni, kita pun ambil wayar ada dalam kat tandas, kita pun tarik sini, kita pun mandi sini. Ini bukan tandas. Sebab tandasnya di hadapan. Ni dia kata dah, dia kata ni bangunan ni tulis tandas, dia kata. Maka tandas belaka lah. Allah. Termasuk tandas awam tu kan, tandas. Maka semuanya tandas. Orang ambil semai dekat sing, awak ambil semai dalam tandas. Sing tu tandas apa? Dia tu bangunan tu. Bangunan. Ni di sini pun bukan tandas ni. Ini tandas, tempat untuk qada hajat. Pintunya di sini tak ada isu. Bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Itu tandas. Cuma yang kita nak cerita tadi lah, kadang-kadang ada perasaan tu dia kencing, dia menghadap kiblah. Tapi kalau bilik ni dia buat molek, orang masjid buat molek, so tak apalah. Dia buat mana? Sini. Apa ni tak apa ni. Sebab bukan menghadap kiblat dah. Menghadap ke utara dan selatan. Kan? Sebab memang bangunan tandas di masjid memanglah arahnya kiblat, sebab dia ikut bangunan masjid. Bangunan masjidnya kiblat. Tu bangunan ni kiblat. Tapi kalau dia buat hala kau ni, kau comel tu. Utara selatan. Sebab bangunan tandas mesti sama dengan bangunan masjid. Takkan masjid menghadap kiblat, bangunan tandas menghadap begini. Kan ada bangunan itu? Ada dia buat. Tu bangunan masjid. Lepas tu bangunan tandas, dia buat gini pula. Ada? Ya, hak sambung tak sambung pun bangunan dia mesti sama dengan bangunan masjid. Tak mesti sama. Tapi tandasnya dia buat hala ke mana? Hala ke timur barat ke, hala ke utara selatan? Kalau dia buat hala ke utara selatan, hati comel. Siapa yang ke dia yang atur tu? Ada tahu kuasa masjid lah.
Kita ke masjid, kita dah tahu suruh kepada kontraktor buat bangunan. Dah jadi gitu. Yelah, tu mazhab Syafi'i kita tak apa. Menghadap dan belakangkan kiblah. Tempat disediakan untuk qada hajah, mazhab Syafi'i kita tak apa. Tapi aula seeloknya kalau kita boleh mengelok tandas kita menghadap ataupun membelakangkan kiblah tu comel lah. Biar tandas kita tu menghadap utara dan selatan. Mana kalaulah bangunan masjid tu, walaupun bangunan tu sama dengan masjid kiblah, tapi tandas boleh buat menyerong. Nyerong panggil apa? Nyerong nak panggil tau. Nyerong ke utara ke selatan. Jangan buat kepada timur dan barat. Timur barat tak boleh belaka sebab kita ada dua qada hajat, buang kecil, buang besar. Kalau gitu kau kena gerok Kalau dia menghadap tu kiblah, nak comel, teka buang kecil, pusing. Teka buang besar, pusing pula. Buang kecil membelakangkan Kaabah tak apa. Buang besar menghadap Kaabah tak apa. Yang nak jaganya, buang kecil jangan menghadap kiblah. Kalau buang kecil membelakangkan kiblah tak apa, sebab dia hadap tang ke lain, hadap tang ke timur, bukan hadap ke barat. Kalau tempat kita ni kena musim 2 kali. Kan? Kita nak cerita hak ni timur barat dalam hadis Nabi je tu. Jadi kita balik semula kepada hak berkaitan dengan menghadap kiblah. Jadi kita mazhab Syafi'i kita menghadap ain hazihil kiblah. Nabi kata ini Kaabah tu kiblah, maka wajib menghadap ain. Menghadap ain Kaabah ni, kita nak menghadap ain Kaabah, kita kena tahu. Tahu ni ada 4 martabat. Pertama, tahu dengan yakin. Mana yakin tu? Dengan sendiri, bawa yakin. Sendiri tu macam mana? Tengok sendiri, sentuh sendiri. Tu yakin. Itu hak martabat nombor 1. Keduanya, martabat yang kedua, dengan mendengar khabar orang kepercayaan yang mengetahui akan kiblah dengan sendirinya. Cerita orang. Macam mana? Macam orang ni orang buta nak sentuh kiblah tak boleh, sebab muka orang ramai kan. Nak rapat dengan Kaabah tak boleh. Maka orang yang buat yang betulkan dada dia, gini kiblat. Panggil apa ni? Ini mendengar cerita orang. Cerita ni ataupun dia buat kita. Kini orang buta, dia pun pusing tubuh. Ini kiblat, ini Kaabah. Dalam Masjidil Haram ni, tapi orang ni tak nampak, sentuh. Nak sentuh macam mana orang ramai? Jauh. Maka orang pun pusing. Itu dipanggil mengetahui ain qiblah. Hak martabat yang kedua. Ketiganya dengan ijtihad akan qiblah. Ijtihad ni kena bersungguh-sungguh, cari jalan macam mana untuk mengetahui ain qiblah. Kalau kita sekarang tengok kepada kompas, itu ijtihad kita. Tengok kompas. Orang dulu dia tengok mana ni matahari, dia tengok bintang tu. Orang dulu kena ijtihad. Jangan semayang barang-barang. Nak semayang ni kok mana? Kok pandai lah. Tak, kena ijtihad terlebih dahulu. Kalau ijtihad kita kok tengok kompas. Tu ijtihad panggil tu. Tengok kompas. Hak tu yakin ke tak? Yakin macam mana benda tak nampak. Zon dia panggil. Dia panggil mengetahui kiblah dengan zon. Contoh-contoh. Contoh. Kita masuk hutan. Jadi kita katalah ni dulu ni tak ada telefon. Sekarang ni ada telefon. Dalam telefon ada kompas sekarang ni. Dulu tak ada telefon, tak ada kompas. Masuk dalam hutan tu, jadi terlewat. Ingat nak balik cepat. Siapa masa zuhur, nak semayang kena ijtihad. Kena mikir dulu. Kampung kita belah mana? Kita masuk kok mana? Kiblat ni kita kata kok terbetulan masa tu
kita kata mendung ke, tak nampak matahari. Kalau nampak matahari boleh kita kira ni sekarang ni zuhur dah, matahari nak jatuh kepada sebelah barat dah. Sebelah barat tu kiblat. Kita katalah matahari pun tak pernah nampak mendung contohnya, kena ijtihad. Orang ni pun ijtihad lah, dia kira. Orang ni berpandangan kiblatnya satu ni. Kita kata orang ni kata alik ni, kawan dia kata dah alik ni misalnya. Dia ada dia punya pandangan sendiri, ijtihad lah. Jangan kita nak semayang ni, kiblat ni sebelah mana ain kiblat ni, semayang sudah lah, maka semayang kita tidak sah daripada awal sebab kita tidak mengetahui ain kiblat. Walaupun kebetulan betul dengan kiblat sekalipun tahu kemudian, maka tidak sah. Nak semayang kena tahu kiblat tu sebelah mana, macam tahu masa waktu tu lah. Dan nak tahu macam mana ni, tahu dengan ijtihad. Kena mikir. Kita dalam hutang ni, matahari tak nampak ni, mendung. Kita masuk belah mana? Kapung kita alik mana? Kapung kita alik Nung. Orang kata dok kapung kita alik Nung, mau masuk ke mana ni? Dia pun masing-masing ijtihad, masing-masing mikir, keluar jawapan tak sama. Hak ni kata kok ni, hak ni kata kok ni. Lepas tu macam mana tu? Semayanglah mengikut ijtihad masing-masing. Tapi boleh berjemaah kita tidak? Tidak boleh. Dia tak ikut aku ni. Ijtihad orang ni, ijtihad orang ni. Sebab apa? Kaedah kaedah fiqh, al-mujtahidu la yuqallidul mujtahida. Orang mujtahid tak ada tu, orang mujtahid. Macam kata kalau hak mujtahid, hak fiqh tu lah, Imam Syafi'i tak ikut Imam Maliki, Imam Hanbali tak ikut Imam Syafi'i, sebab dia sama masing-masing mujtahid mutlak belaka. Tu hak imam, ni kita ni. Ijtihad dah, ni ijtihad kau ni, ni ijtihad kau ni. Maka mu aku tak ikut. Pakai ijtihad masing-masing lah. Dah boleh jual ke dua tu? Tak boleh Mayang asing-asing. Kemudian mana sah? Kedua-dua sah. Kedua-dua sah. Sebab apa? Sebab orang ni ijtihad kau ni cukup syarat, orang ni ijtihad kau ni cukup syarat, sah kedua-dua. Jangan nak berlawang pula, nanti tanda molek tempatmu. Kita balik kampung, kita cari kopah. Tu cari nyakit tu. Sesat dah. Dok puati. Dia pun balik kampung, esok lusa dia mari pula, bawa kopah. Kena-kena kiblat kok ni. Dua-dua kena qada semula, tak sah semayang dia. Faham tak? Kena. Tak payah dalam beres dah, sebab kita sudah ijtihad. Dah ijtihad dah. Tak yakin zon dia panggil. Zon kiblat ke sebelah tu. Tu yang ketiga. Keempatnya dengan mengikut ia akan orang mujtahid. Contohlah dia ijtihad dia tak boleh. Dia pun mata tak nampak ke apa ke, okeylah, aku turut umum. Itu martabat yang keempat. Maka tiap-tiap satu daripadanya yang empat ini dengan tertib. Kena satu-satulah. Artinya tiada sah berpindah pada barang yang kemudian, melainkan boleh lemah daripada barang yang dahulu daripadanya. Mana hak tepat nampak, dia kena tengok dengan yakin. Hak boleh sentuh, wajib sentuh supaya yakin. Tak boleh nak sentuh sebab jauh ni orang buta ni, baru ambil orang nombor dua. Dengar orang cerita sudah lah, orang wayak ni kiblat kok ni. Tu. Tapi duduk jauh kitanya, nampak pun tak boleh, kita pindah nombor tiga. Ijtihad kiblat arah mana, guna dengan kompas. Maknanya kalau dalam Masjidil Haram nak ijtihad tak boleh, kena tengok kat bawah, kena sentuh kat bawah. Kena ikut tertib empat martabat ni. Kena ikut tertib empat martabat ni. Dan barang siapa semayang ia dengan ijtihad ia pada kiblat, ijtihad dah ni, orang masuk hutang ni, maka nyata tersalahnya. Salah ni dengan yakin. Dia balau-balau ditanda, alik ni aku alik ni, tak apa. Kita mari pula lain kali, kita bawa kopah, tengok siapa yang betul ijtihad. Nyata salah kedua-dua, maka hendaklah ia mengulang akal sembahyang maka hendaklah ia mengulang akal sembahyangnya pada hal wajib, yang wajib mengulang akal sembahyang. Maknanya tidak sah. Faham tak? Tapi kalau tak nyata salah, sah je sembahyang tu. Kalau macam cara lah. Kalau nyata salah, kena qada balik sembahyang, kena mengulangi balik, mana kena qada balik sembahyang. Mana contoh kita kata hak ijtihad.
Orang tua dulu dia ijtihad. Nak tentukan kiblah, nak buat masjid surau, dia pun buat. Kita pun pakai ijtihad dia je. Faham tak? Apa panggil apa ni? Kita duduk martabat nombor 3, nombor 4. Kita hanya ikut orang tua dulu yang ijtihad. Kan kita pergi masjid surau kan, ke bawa kopas sendiri. Tak kan? Dan kita turut siapa tu? Turut orang yang mengasaskan masjid surau. Dia tu mesti sudah ijtihad mana kau kiblah. Kitanya hanya pakai hak dia je. Tu duduk martabat nombor 4. Faham tak? Tiba-tiba nyata kiblat hak orang tua ijtihad, hak martabat nombor 3 tu tak betul. Faham tak? Jadi martabat nombor 3 adalah ijtihad. Maka orang tua pun ijtihad. Masjid dia sini. Ni mihrab dia. Ni kiblat. Kita duduk martabat nombor 4. Kita tak ada cari kiblat dah, kita ikut dia je. Kemudian nyata tak betul hak ijtihad orang tua tu, kiblat dia kok ni salah. Maka wajib mengulangi balik sembahyang. Kalau kita pakai pandangan, wajib menghadap ain. Kalau wajib menghadap arah, arah lagi nak ni. Antara timur dan barat lagi ni. Kalau Madinah ni, arah lagi. Maka semaya tidak payah diulangi sebab masih lagi menghadap jihah arah Kaabah. Faham tak? Tiba-tiba sebenarnya kiblat ni sini. Ni lagi berat ni. Tu kena semayang semula. Malaikat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi cukup, ijtihad cukup. Nyata salah kemudian, okey dah, saya ulang-ulang. Itu mazhab Hanafi. Walaupun sebenarnya hak masjid ni tak ada gitu, tak ada apa terbalik. Hak dah hutang tadi tu. Hak ni kata kiblat kok ni. Kawan ni kata kiblat kok ni. Dia buat semula, tengok semula kopah, kiblat kok ni. Orang ni tu. Jauh sangat lari. Mazhab Hanafi tak payah ulang balik sebab ijtihad dah. Ya tak? Janji ijtihad, tahu kiblah dengan zon sudah okey semayang. Nyata kemudian salah, tak ada apa-apa dah, semayang tu tak wajib diulangi. Itu mazhab Hanafi. Tapi kita biasanya kalau salah kiblah ni hak masjid surau lama lah. Sebab ada orang, kita duduk martabat nombor 4, kita ikut sudahlah. Dia boleh kopah baru balik Mekah. Habis surau dia singgah. Dia berkopah. Surau dia singgah berkopah, surau dia semayang semua. Dia pergi mana-mana bandar ada surau tempat dia berhenti semayang. Mana tempat dia berhenti tu, dia berkopah dia dulu. Salah belaka dia kata. Qada belaka lah kata semayang. Qada dah tahu salah. Yang pergi cari tu buat apa? Orang pakai dah ijtihad kan. Pergi cari susah orang panggil. Tapi salah mengikut ain, mengikut jihah, tak salah lagi. Maka semayang tidak payah diulangi. Tapi kalau pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i, kena ulangi. Ijtihad kita tangga zon. Nyata zon tu tak betul, maka zon tu tak boleh nak pakai. Kaedah dalam mazhab Syafi'i kitanya, la ibrata bizannil bayyin khata'u. La ibrata bizanni al-bayyin khata'u. Tidak diambil kira dengan zon yang nyata kemudiannya salah. Kita zon dah betul dah. Kita zon. Zon kiblatnya begini. Tiba-tiba nyata salah. Mazhab Syafi'i zon tu sudah tidak dipakai. Mazhab Hanafi zon sudah ijtihad, dapat zon kiblah, salah nyata salah kemudian apa? Semayang okey dah ulang. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak. Kita wajib kena ijtihad untuk mengetahui kiblah, tapi mengetahui dengan zon. Tapi jangan zon tu salah. Kalau zon tu salah, maka wajib diulangi kembali sebab zon tu pakai mula-mula. Zon lah, semua tak yakin belaka kiblah. Yakin dalam Masjidil Haram, semua zon belaka. Tapi jangan zon tu nyata salah kemudian. Kalau nyata salah kemudian, zon kita ni la ibrata bizanni al-bayyin khata'u. Tidak diiktibar dengan zon yang nyata kemudian zon kita tu salah. Itu mazhab Syafi'i kita.
Dan kita nak zong ni, nak pergi tepat dengan ain. Mai duk kiblat serong kanan kiri, ada benda ni awak sebut minggu lepas ni kan, ada masjid-masjid. Kita naik dalam masjid, dia punya kapek dia serong. Ada? Kapek dia serong. Banyak masjid gitu. Serong kapek dia. Kena ni. Masjid serong kapek tu masjid tua-tua. Bukan masjid setahun, 10 tahun, 20 tahun. Masjid 50, 70 tahun kadang-kadang masjid. Hak serong tu. Mana apa tu? Kita pakai ijtihad nu. Siapa nu? Hak tu nenek dulu. Tak apalah, betul dah tu. Tapi nyata salah. Nyata salah, kena ulangi balik. Itu pandangan mutamak lah mazhab Syafi'i. Sebab apa? Salah dengan mengadap ain Kaabah. Maka wajib mengadap ain Kaabah, bukan jihah. Tak apalah, kita tupang pandangan kata memada mengadap jihah Kaabah. Maka selesailah. Tak payah ulang balik. Biasa je masjid, rumah pusaka. Biasa je rumah pusaka. Yang orang duduk semayang rumah tok nenek dia tu, dia pakai kiblat siapa tu? Kiblat siapa yang buat? Tok nenek arwah mati dah. Siapa kesudah, kemudian barulah. Ni kadang-kadang kan, masuk dalam Kaabah, pukul sekian-sekian, matahari tegak atas Kaabah, dia kata kita boleh periksa kiblat masing-masing. Periksa kiblat masing-masing. Hak rumah pusaka tok nenek kata kiblat tu tak betul. Tapi tak betul pun tidak akan lari daripada jihad. Hala tetap hala kepada barat belaka. Mana dia salah tu sikit-sikit. Mana orang tua ni, ijtihad ni, cari jalan untuk menentukan kiblat ni, dia bukan pakai bodoh gitu, bukan. Dia ada ilmu. Ada ilmu. Bukan dia bubuh ikut dam, bukan. Tapi bila kita cek balik kemudian, lari sedikit, tak tepat. Lari sedikit, mana sudah lari daripada ain qiblah. Maka semua kena ulang kembali. Sebab kitanya menghadap ain qiblah. Tokoh zat qiblah tu, butir qiblat tu. Melainkan kita pakai pandangan kebanyakan mazhab, pandangan termasuk pandangan Imam Ghazali, memada menghadap jihah hala qiblah, hala ke barat. Kalau tempat kita ni cukuplah. Tak syarat ain qiblah. Sebab Nabi kata ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Kan? Selesai kita cerita bab kiblat. Faslun, bermula menutup aurah, iaitu dengan sesuatu yang suci, yang menegah daripada ia akan kelihatan warna kulit. Kena faham molek tu. Maka ditutup akan di pihak atasnya dan kelilingnya. Ni banyak perkara ni. Yang pertama, sesuatu yang suci, yang menegah kelihatan warna kulit. Warna kulit, kalau bayang kaki, bayang betih tu tak apa, warna. Faham tak? Warna ni makna pakai plastik lah. Kalau pakai kain tak nampak warna, nampak bayang body tu lah. Air tu ni warna, menutupi warna. Tutup pula sebelah atas dan sebelah keliling. Atas jangan nampak, keliling jangan nampak. Atas warna orang lelaki contohnya, seluar bawah pusat, kain pekak bawah pusat, atas ni dibuka. Deh atas nampak dah. Nampak, maka tak sah. Dah siapa duk itas atas tu? Tak siapa itas dah itas. Nampak dak belah atas? Nampak. Di sini dia pun tak nampak nak tengoknya, tapi nampak tak kalau tengok atas ni. Kalau dia tutup rapat, tak apa lah. Keliling sama juga keliling. Orang perempuan. Ni perempuan dia kacing atau tak kacing. Masa duduk gini ni tak apa dah bawah. Nak angkat je, nampak tak? Tapi kalau dia pakai tangan, dia akan buat kacing. Gitu je lah. Anda panggil apa? Keliling. Banyak perkara pula tu. Lepas tu dengan sesuatu yang suci. Dengan sesuatu yang suci. Buat contoh ni je. Ini elang untuk minggu depan. Elang untuk minggu depan ni kan biasa kan drama kan. Dia berhenti tu dia elang minggu depan pula. Elang tu sikit. Dengan sesuatu yang suci. Ada selatu je.
Kena kecing pula, tak ada pakai yang lain. Ni buat masalah je ni, tak ada pakai yang lain. Tak ada pakai lain. Kena musibah apa-apa kan, tinggal selas pinggang. Ada di kita kena kecing pula dah. Kita pakai najis yang tidak belum orang ni, hukumnya makruh. Kita pakai kita najis tu, tapi najis tidak belum orang, kering dah najis tu, hukumnya makruh. Tak nak semayang tak boleh pakai sebab tak suci. Kata macam mana? Buang pakaian, semayang telanjang. Wajib dia gitu mazhab Syafi'i. Ni sesuatu yang suci, najis tak boleh. Asal mana? Asal? Tak kena qada semayang tu. Asal? Dah ni ambil balik kitab kata ni, kitab ada depan masing-masing ni. Sesuatu yang suci. Jangan orang tengok lah. Dia tengok dia berdosa. Dia tengok dia berdosa. Maknanya kalau orang tengok, saat ni mari sejik pakai kain. Naik nak semayang, dia buka kain sakut dinding, dia pun semayang telanjang. Kata ajaran apa tu gamuk-gamuk? Dah tadi pakai kain. Siapa masa nak takbir, dia pun loroh kain, dia pun sakut, dia pun semayang telanjang. Ada ni. Sebab ni cik kosong ni. Pakaian banyak, sejadah boleh buat pakaian, kain lasih boleh buat pakaian. Tu ni kita kira kosong, tak ada apa satu masalah. Adalah seorang tu dia ada kain lebih dia pun nak beri kita tak wajib terima. Tak wajib terima. Tak wajib, nak terima boleh tapi tak wajib. Amat telanjang lagi. Tapi kalau dia beri pinjam, wajib terima, tak boleh telanjang dah. Dan apa beza beri dengan pinjam? Beri ni besar bangkitan kemudian. Ingat baik, agama ni besar ni, jaga maruah ni. Nanti akan datang, mu ingat tak masa mu telanjang gitu, siapa yang beri kain ke mu? Tapi kalau hanya beri pinjam, kita pulang balik, bangkitan tak besar. Ingat dah itu, siapa beri pinjam pakaian membayang itu? Mu beri pinjam je aku semula ke mu kan, jadi bangkitan tu tak besar. Pandai ni hukum. Maknanya kena tutup dengan pakaian yang suci, najis tak boleh. Ini mazhab Syafi'i. 3 mazhab lagi, ada pakaian selah najis, dia kena pakai pakaian tu 3 mazhab lagi. Mazhab Syafi'i tak boleh pakai, kena pakai suci. Mana? Mazhab Syafi'i pula kalau kosong tu, kosong, tak ada pakaian. Semua tak ada pakaian ni kita kata. Tak ada pakaian. Mazhab Syafi'i kita tak ada pakaian. Masih lagi kekal rukun berdiri macam biasa, rukun rokok sujud macam biasa. Adapun mazhab Hanafi contohnya, apabila urian telanjang tidak ada pakaian, maka gugur rukun berdiri, semayang duduk, rokok sujud isyarat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita, telanjang bukan keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri. Faham tak? Kan kita ada kan keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri kan. Telanjang tidak keuzuran. Tapi mazhab Hanafi, telanjang itu dia masuk uzur juga, yang mana berdiri sudah tidak menjadi rukun, semain duduk pula untuk rokok sujud, hanya gerakkan tubuh saja isyarat, bukan sujud macam biasa. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak, telanjang semayang berdiri macam biasa, rokok macam biasa, sujud macam biasa, ramai-ramai telanjang belaka, pejam mata. Dia gitu je. Kan ni kata nak elang hak minggu depan ni. Hak elang hak minggu depan. Hak minggu depan ni elang hak gempok sikit. Elang ni panjang sikit. Gamuk-gamuk nak pakai mazhab mana kita kalau nak kena butut seumpama tu. Tapi tidak ada pakaian tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Tidak. Wajib sembahyang walaupun dalam keadaan telanjang sekalipun. Khilaf pula mazhabnya mana afdal sembahyang sendiri dengan sembahyang jemaah. Mazhab Syafi'i tetap afdal sembahyang jemaah. Mazhab Hanafi afdal sembahyang masing-masing. Kalau sembahyang jemaah pula kalau lelaki ni, imamnya duduk hadapan sedikit saja, macam berjemaah sesama orang perempuan. Kan berjemaah sama orang perempuan kan, tu imam dia duduk depan sikit je kan.
Ke tu imam perempuan macam tu, imam lelaki juga duduk 3 hasta ke hadapan. Ada depan sikit. Jadi orang lelaki yang telanjang belaka ni berjemaah, imamnya kena depan sikit je. Mana berjemaah macam berjemaah perempuan. Tu. Kita ajar belaka ni kita ni. Ya, benda ni benda tidak mustahil. Benda tidak mustahil. Jangan duk kata ni. Kena nanya dia orang, kena alah, tengok negara-negara yang macam-macam berlaku. Kita pun samalah. Jaga molek. Jaga molek, jangan buat benda-benda Tuhan larang. Kalau Tuhan turun balak, kena belakalah kita. Ingat baik. Jadi benda-benda ni kata, tu cerita apa gitu. Tempat kita aman. Tengok dah. Di Syria aman damai dulu. Sekarang ni gitulah. Faham tak? Kita minta berlindung lah. Tapi kita nak terlindung ni jangan buat Tuhan larang. Tuhan larang nanti Tuhan turunkan balak. Kita nak gimana? Nak gimana? Bila. Jadi hak menutup aurah ni panjang ni. Cerita aurah ni panjang. Bab aurah lelaki, aurah perempuan ni panjang. Cerita bab menutup aurah. Wallahu a'lam. Ni kita 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Muka surat 8. Muka surat 8. Baris yang keempat, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Terjemahan dia, jangan dengki setengah kamu akan setengah yang lain. Kalau kita kata jangan dengki mendengki, dia gitu. Sebab dia tahasadu ni bina tafa'ul dipanggil. Kalau ngaji ilmu saraf, bina tafa'ul ni bak tafa'ul wa bina'uhu lil musyarakah. Musyarakah ni setengah dengan setengah ni. Ni. Maksud terjemahan dia asalnya la tahasadu, jangan dengki oleh kamu. Gitu. Tapi kenapa dia terjemah jangan dengki setengah kamu akan setengah yang lain? Sebab apa? Jangan dengki mendengki. Maksud dia gitu. Ni terjemahan. Sebab tahasadu bak tafa'ul, bina dia di musyarakah. Musyarakahnya setengah akan setengah. Setengah akan setengah. Kemudian, dan jangan memutuskan silaturrahim. Jangan memutuskan silaturrahim. Dia jangan memutuskan silaturrahim ni dipanggil ataf lazim alal malzum. Faham tak ni? Dia lazim daripada dengki akan bawa kepada putus silaturrahim. Ni lazim malzum. Faham tak? Dipanggil ataf lazim, ataf malzum ni. Apabila dengki mendengki, maka akan terputuslah silaturrahim. Maka Nabi iringi, jangan dengki setengah akan setengah. Mana kita kata jangan dengki mendengki, dan jangan memutuskan silaturrahim. Dia panggil atah lazim, ada alal malzum dia panggil. Jangan putus akan silaturrahim. Kerana orang yang memutuskan silaturrahim ni
tak akan masuk syurga. Yang mana hubung silaturrahim adalah ibadah yang besar. Ibadah yang besar, hubung silaturrahim. Oh, Nabi kata, man ahabba an yunsa'al, apa ni hadis dia, sesiapa yang kasih bahawa dilanjutkan umur, lepas tu, dan diluaskan akan rezeki. Nabi kata, man ahabba, sesiapa yang kasih bahawa dilanjutkan umur dan diluaskan rezeki, Nabi kata, fal yasil rahimahu, maka hendaklah hubung oleh kamu akan silaturrahim. Tu. Nak panjang umur, nak mau rezeki, Nabi kata, hubunglah silaturrahim. Maka dipanjangkan umur, diluaskan rezeki. Umur mana, rezeki mana ni? Yang mu'allak, yang tergantung di Lauh Mahfuz. Di ilmu Allah, hak azali tu memberang putus belah kedah. Umur panjang mana, rezeki banyak mana, hak di ilmu Allah semuanya memberang putus belah kedah. Tapi ceritanya besar, ibadah hubung silaturrahim. Orang yang memutuskan silaturrahim tidak akan dapat masuk syurga. Tapi berlakunya putus rahim adalah mari daripada dengki mendengki. Maka Nabi kata, jangan dengki mendengki, dan jangan memutuskan silaturrahim, dan jangan marah memarahi sesama kamu, benci membenci. Jangan marah setengah kamu akan setengah kamu, sama juga tu. Tabaghadu, itu masuk dalam bab tafa'u juga tu. Marah memarahi. Dia itu berlawang tu. Marah memarahi ni pun berpunca kadang-kadang mari daripada dengki mendengki. Dan jangan membelakang setengah kamu akan setengah yang lain pada ketika berjumpa. Jangan membelakang setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Jumpa paling muka. Jumpa paling muka tu jangan. Lepas tu Nabi kata, warna kita ni, bahkan hendaklah kamu bersaudara, wahai hamba-hamba Allah. Ni perintah Nabi SAW. Tapi yang kita nak sini adalah jangan dengki mendengki. Yang mana sifat cela yang kedua adalah hasad dengki. Itu cela yang kedua. Yang mana dengki ni cita di hati, suka di hati, nikmat seseorang ditarik oleh Allah, ataupun cita di hati, suka di hati, dia kena balak, itu dengki. Mana? Dia kena balak, itu dengki. Itu dosa besar, yang mana penyakit hasad dengki ni penyakit daripada orang-orang yang terdahulu. Daripada orang-orang yang terdahulu. Sebab kita maklum, dengki adalah awal-awal maksiat di langit, yakni dengki iblis akan Nabi Adam AS, dan awal-awal maksiat di bumi, dengki Qabil kepada Habil. Awal-awal maksiat di langit adalah dengki iblis kepada Nabi Adam AS. Di bumi, awal-awal maksiat ada dengki Qabil kepada Habil. Bunuh tu cerita kemudian. Kenapa jadi bunuh? Kerana mari dia dengki. Tapi hak mula-mulanya adalah dengki. Ni besarnya berkaitan dengan dengki ni. Penyakit orang dulu yang panggil apa? Berjerakit panggil apa? Berjerakit panggil melarat kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cita di hati suka. Bila kawan ni nikmat tak nak tarik, bila kawan ni nak kena bala daripada Tuhan. Ada pun
Adapun kalaulah dia cerita hilang nikmat daripada seseorang yang mana dengan nikmat tu dia jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hak tu dibenar pada syarak. Tu dipanggil ni ghairah apa dia panggil, cemburu terjemahan dia. Cemburu ni begini, jadi orang tu dengan nikmat yang dapat tu dia kau derhaka kepada Allah, kau maksiat kepada Allah, maka timbul di hati kita, bilalah Tuhan nak tarik nikmat dia tu, kau banyak nikmat kau jadi dok ingat agama ni. Tu dia haruskan pada syarak. Kenapa? Sebenarnya dia bukan kasih hilang nikmat, dia kasih pada hilang maksiat tu. Faham tak? Macam contoh gini, biasa tu buat misal gini. Dia belajar. Dia belajar tu rajin. Ayah dia beli mutu ke dia. Lepas boleh mutu tu go, Allah jalan dia. Mutu tu nikmat. Bukan mudah nak dia ke mutu sutir orang tua beri kan. Faham tak? Nikmat. Tapi tak jadi ngaji, tak dia belajar dia. Mari di hati kita, bila pok dia nak tarik balik mutu faham tak? Nikmat dikenang supaya nikmat tu dia tarik balik. Biar ayah dia rapah mula, ambil mula mutu tu. Dia sebenarnya bukan dia kerana mutu, kerana tak belajar dah jadinya. Tu dia haruskan pada syarak. Tu dia harus pada syarak tu. Macam dengki juga, tapi dia bukan dengki atas nikmat. Dia bukan dicipta hilang nikmat, dicipta hilang jadi kerana ada mutu ni tak belajar dia ni. Jadi culah dah belajar dia ni. Dia kenang betul tu. Sama macam tadilah, bila kau banyak nikmat, kau banyak maksiat, kau banyak nikmat, kau banyak maksiat. Sebenarnya dia cipta supaya hilang maksiat, bukan hilang nikmat. Tapi maksiat tu mari daripada mana? Mari daripada nikmat ni kau banyak, kau maksiat, kau derhaka. Dia pun cerita, bilalah Tuhan nak tarik nikmat dia. Kau maju, kau senang, kau jadi sombong, kau jadi angkuh. Akhirnya agama pun tak peduli dah. Mana cerita di hati, biar Tuhan tarik nikmat dia. Deki betul nikmat tak? Bukan cerita betul nikmat, cerita sebab maksiat tu. Yang mana nikmat tu tak bawa kebaikan kepada dia. Itu dibenarkan pada syarak, diharuskan pada syarak. Adapun kalau kita nak dapat nikmat yang sama, itu dipanggil ribtah. Itu dah anggap hasad tu. Itu ribtah. Ribtah ni ialah dia nak nikmat yang sama sebagaimana orang tu dapat. Orang tu dapat nikmat, dia pun nak nikmat seperti orang tu dapat, bukan hilang nikmat orang tu. Itu dia panggil ribtah. Itu tak panggil hasad. Dia nak nikmat yang cita di hati. Hak dengki ni, cita di hati hilang nikmat tu semata-mata, ataupun cita di hati Tuhan turunkan balak atas seseorang. Itu dengki, hasad dengki, dosa besar. Macam sebut ngelepah lah, dosa besar. Kemudian atas dunia pula jadi mudarat ke dia. Sebab apa? Gelisah semua tu kan dengki ni. Gelisah semua. Orang didengki kau lama kau naik, didengki kau naik, didengki kau naik, dia kau serabut. Lepas tu kau kereta, lepas tu kau kereta ni. Dah dia mana? Tidur tak je negeri. Berdosa dah. Pahala kebajikan orang yang didengki berpindah. Pahala kebajikan orang yang didengki tu pindah ke pahala kebajikan orang yang mendengki tu pindah pada orang yang didengki. Lepas tu dunia dia boleh ke apa? Adapun riak menunjuk orang puji. Ada dunia ada juga boleh tau. Boleh dunia. Kalau orang sombong kan. Dunia sedap tau. Kita duduk gitu dah sedap. Sedap. Ada sedap sombong ni. Dah sedap Kena sedap sombong. Sedap sombong. Tapi kalau dengki,
susah hati, serabut. Sebab tu orang tu kau naik. Ni dengki ni orang panggil apa ni? Dunia pun rugi. Akhirat memanglah hak berat. Dunia pun rugi. Ni panggil sifat keji yang paling bodoh dia panggil. Paling bodoh, paling merugikan. Bukan kata riak ni untung, bukan. Jangan salah faham. Dengki tu untung bukan. Tu neraka balasan dia. Tapi atas dunia boleh bahagian. Boleh bahagian dunia. Tapi hasad, dunia pun serabut, tak negara tidur. Duk serabut mikir yang orang senang. Ke mana? Jadi akhirat berat dah kalau tak ampung. Dunia pun mudarat juga. Ini penyakit dengki. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulul hatam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puan hari ni masing-masing